Firman Allah dalam hadis kursi, apabila genap umur hamba aku 40 tahun, nescaya aku afiatkan dia, sembuhkan dia, selamatkan dia daripada 3 penyakit: gila, kusta, sopak. Apabila genap 50 tahun, aku hisap akan dia sebagai hisap yang paling mudah, hisap yang mudah. Cukup 60 tahun, aku sukakan dia, tanamkan hati dia supaya dia suka kembali pada Allah, iaitu bertaubat. Dah bila sampai 70 tahun, jadikan malaikat suka pada dia. Cukup 80 tahun, bila berumur 80 tahun, ditulis segala kebajikan dan dibiarkan segala kejahatan. Ulriyas, dilarangkan, disisirkan. Tak ditulis. Itu 80 tahun. Lepas ni kita tengok umur kita kat mana ni. Apabila genap 90 tahun, malaikat pun cakap, ini tawanan Allah di muka bumi. Dan dosanya yang telah lalu diampunkan. Maka dosanya telah lalu dan yang akan datang sudah diampunkan. Yang lepas, yang akan datang kalau buat ke apa, dah diampunkan. Itu 90 tahun. Dan dibenarkan dia, bersyafaatlah pada ahli-ahlinya. Itu umur 90 tahun. Kalau dia masih sihat lagi, berwaras, berdoa, kalau doa untuk ahli keluarga dia, si dia, cucu cicit dia, supaya baik, orang soleh, jadi tahfiz, elok, maka beri syafaat, doakan. Bermula daripada umur 40 tahun. Imam Al-Ghazali rahimahullah katakan, siapa dah umur 40 tahun, tidak berubah perangai dia atau sifat dia daripada jahat kepada baik, bersedialah untuk masuk neraka. Nauzubillah. 40 tahun tu gravity. Ibarat kalau roket tu tarikan bumi dengan tarikan bulan. Tengah-tengah tu. Tak kena gaya, bumi masih menarik, maknanya lagu-lagu sebelum 40 tahun tu yang tak ke mana, haho-haho, yang bigo di perangai dia, yang apa ke, yang tak kisah masjid, yang tak kisah sembahyang, tak kisah apa. Kalau terpengaruh orang itu, memang dia tak akan ke arah kebaikan. Tapi bila dia memikirkan dah 40 tahun aku ni, dulu muda-muda aku jahat, muda-muda aku banyak tinggal sembahyang. Dah mula mungkin 40 tahun, dia qada, ada puasa mungkin qada, bayar fidyah. Tanya orang macam mana, masih bagus lagi orang macam gitu. Dia kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir diri dia, fikir macam mana nak selesaikan masa lalu dan nak berdepan dengan masa hadapan. Fikir. Lepas tu bila doa, kita akan melihat doa tu bahawa Allah memikirkan kita supaya akan datang, mesti fikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada 3 doa tu, 2 ke arah akhirat, 1 saja ke arah dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan kami, berilah kami di dunia ini kebaikan, dunia. Untuk kebaikan saja. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat tu kebaikan juga. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada api neraka. 2 yang akhir tu urusan akhirat, di akhirat. Dunia 1 je. Daripada 3 perkara tu, 2 akhirat, 1 dunia. Telah sekali itu kita ingat, pelihara daripada api neraka. Maka itulah kesudahan dia. Jangan sampai masuk di situ. Nauzubillah min zalik. 40 tahun, rasa kita dah lepas ni. Mana kebanyakan sini dah lepas, termasuk saya. Afaituhu, dah sampai 40 tahun, kata Allah, hamba-hamba aku ni hadis kursi. Sampai 40 tahun, aku afiatkan dia. Sembuhkan dia, jauhkan dia daripada 3 balak ni. Gila, juzam, kusta, dan juga baras sopak. Jauhkan. Maknanya kalau sihat tu, sebelum ni tak ada tu, maknanya kalau dah sampai 40 tu, memang tak akan kena lah. Dan kalau sebelum tu dia kena tu, mungkin itu
kena berubat lah, kena ikhtiar. Genap 50 tahun. Aku hisap akan ni sebagai hisap yang paling mudah. Lepas tu kita bila 50 tahun, kita mudah, kita buat amalan mudah, kita mudahkan buat amalan. Mana kita mesti mudahkan diri kita untuk sedekah, untuk pergi ke masjid, untuk buat puasa sunat ke, tarawih janganlah buat 8 lagi, buatlah 20 lagi, mudahkan itu urusan itu. Maka Allah akan mudah hisapkan kita, hisap yang paling mudah. Kira mudah, bagi mudah aja. 50 tahun. Setengah abad. Bila cukup 60 tahun, Allah kata, aku sukakan dia, aku perkasihkan aku kepadanya bertaubat. Mana Allah tanamkan dia supaya dia taubat, mana kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur 60 tahun. Setiap orang yang dah umur 60 tahun, Allah jadikan dia supaya suka bertaubat. Mungkin kalau buat dosa, dia rajin dia istighfar, dia sedar diri, dia insaf. 60 tahun. Segera istighfar. Lepas tu 60 tahun, kita kalau kita rasa silap, terus istighfar. Astaghfirullahalazim. Maknanya latah kita tu ujung dia mesti astaghfirullahalazim. Dah 60 tahun, buang latah-latah yang tak elok tu, tukar dengan astaghfirullahalazim. Tukar istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tukar ke situ. Supaya kita selaras dengan kehendak Allah yang sukakan menjadikan dalam hati hamba dia umur 60 tahun ini suka dia kembali pada Allah. Maknanya kalau 60 tahun ni agak rasa-rasa dah apa yang tak buat lagi buat, kurang istighfar, lebihkan istighfar. Itu 60 tahun. Maknanya kalau apa yang sia-sia sebelum ni buang. Buat perkara-perkara yang elok yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila sampai genap 70 tahun, maka dijadikan malaikat tu suka kepada dia. 70 tahun ahabbathul malaikat. Ya, malaikat jadikan Allah jadikan malaikat tu suka padanya. Dah 70 tahun. Kita lihat orang dah 70 tahun, kita tengok katalah teruk sangat gini, biarkanlah. Malaikat dah sukakan dia, tahulah macam mana malaikat nak istighfar dia, malaikat nak doakan dia, mohon kampunan pada dia. 70 tahun. Bila cukup 80 tahun, dah secara ditulis segala kebajikan dan dibiarkan segala kejahatan. Tidak ditulis kejahatan. 80 tahun. Bila kita lihat orang 80 tahun, yang tengok nyanyuk, dah tentu arah dia, terbiarkan. Kalau perlu kita bantu apa dia. Kalau macam dia jalan susah, kita bantu dia. Ini memang dah tak ada apa-apa lagi. Dah 80 tahun. Kalau semayang subuh sebelah kita ni, dan subuh patutnya usolli fardhu subhi rakataini makmuman, taklah dia usolli fardhu isya'i atau usolli fardhu maghribi ala iya kan dia. Iya kan dia. Macam mana gitu dia. Dan kita bila melihatkan hal seumpama ini, kita mesti fikir, aku ni macam mana? 40 tahun dulu macam mana? 50 tahun dulu macam mana? Ni dah 60 tahun ni nak pencen ni macam mana aku? 70 tahun, 80 tahun. 80 tahun ni anak-anak aku kisahkan aku ke tidak? Aku 80 tahun ni aku masih lagi nyanyuk ke tidak? 80 tahun aku ni kalau panjang umur, macam mana keadaan aku? Banyak kalau doa. Apabila genap 90 tahun, berkata malaikat, ini tawanan Allah di muka bumi. Kita tahu kalau orang yang ditawan, memang dijaga, ketat. Tawanan kan? Jaga. Yang sampai dari sana, kemari, sampai lepas, sampai gini. Begitulah kalau 90 tahun. Allah jaga dia. Maknanya 90 tahun tu dah urusan Allah.
maka dosanya yang telah lalu dan yang akan datang sudah terampun. Untungnya umur dah 90 tahun. Kalau kita sampai, alhamdulillah lah. Kalau sampai dan kadang kita masih lagi okey, elok ya. Masih lagi ingat nak beramal, tak nyanyuk, ya alhamdulillah. Yang dulu punya Allah dah ampunkan. Ni yang akan datang kalau ada salah apa ni memang Allah dah ampunkan. Baik tu bahagialah orang yang bercakap ufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Diampunkan apa yang dahulu dan apa yang akan datang. Artinya kalau ada amalan-amalan yang kita buat, kalau kita lihat fadilat dia, diampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang, elok kita kejar amalan tu. Maknanya diampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang. Maknanya akan datang, kalau buat pun dah diampunkan. Belum buat, dah memang baguslah. Tapi bila buat, dah diampunkan. Maknanya telah tersedia. Maknanya pengampunan tu akan datang tu telah tersedia untuk kita. Apakah kita tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu kasihkan hamba-hambanya, tak mahu hamba-hamba dia masuk neraka. Daripada peringkat 50, 60, 70, 80, 90. 90 dah diampunkan yang lalu dan diampunkan akan datang akan dosa dan dibenarkan bersyafaat pada ahli-ahlinya. Maknanya kalau doa gini, ya Allah perkenankan doa untuk ahli-ahlinya. Keluarga dia, anak, cucu, cicit dia. Begitulah orang yang 90 tahun. Kalau sampai juga 100 tahun, dia tahu sama ada kita ini boleh memberikan manfaat pada orang lain atau tidak dapat memberikan manfaat pada orang lain. Dan kita pun tahu khairun nasi, sebaik-baik manusia man tala umruhu, dan yang panjang umur dia, wah panjang umur, tala umruhu wa hasuna amalu, elok amalan dia. Panjang umur, elok amalan dia. Kalau panjang umur, amalan semakin lama semakin buruk, nauzubillah. Allah nunggu bila hamba ni nak kembali pada aku. Tak kembali juga nanti. Sampai masa nanti Allah akan buka akan pintu hati dia supaya dia kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur dah 60 tahun, Allah dah beri teguran supaya kembali pada Allah, supaya bertaubat. 40 tahun, elakkan daripada gila, kusta, sopak. 60 tahun, hisap dan hisap yang mudah. Walaupun baca Quran, terangkak-rangkak, bagi Allah bermudah, hisap beri pahala mudah, apa semua mudah. Maka ketika umur 50 tahun, maka kita mestilah galakkan diri untuk mudah bersedekah walaupun sedikit, mudah ke masjid, mudah cakap dengan cakap perkataan yang baik, mudah membantu orang. Ini umur 60. Umur nak pencen wajib ni, kita kan banyak mudahkan urusan Allah, banyak mudahkan orang, Allah akan mudah kita. Termasuk mudahkan hisap. 60 tahun, dah digalakkan kita taubat untuk kembali padanya, kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. 60 tahun. Kebanyakannya bila 6 tahun atau 58 dah sedia nak bersara ni, dah mula banyak yang pergi ke masjid, dah banyak mula pegang jawatan ni, untuk semuanya untuk kebaikan diri. Ya, bagus, alhamdulillah. Memang masa itu, masa bekerja dulu tak ada masa nak ke masjid, tak ada masa dengan ceramah. Bila dah 60 tahun dah bersara, maka dia mula dengan ceramah, mula ke masjid, pegang jawatan masjid untuk khidmat dan Allah Taala. Satu petanda yang baik. 70 tahun, malaikat dah suka pada orang 70 tahun. 70 tahun, umur 70 tahun, mungkin malaikat mendoakan dia, mohonkan ampunan pada dia, masih lagi hidup kita. Cukup 80 tahun, ni dia. Ditulis semua kebaikan. Kalau buat kebaikan, tulis. Kalau buat kejahatan,
jadikan sia-sia, lara. Mana tidak ditulis. Maka umur ini 80 tahun ni banyaklah kita bersyukur. Ya Allah berikan kita tu tulis kebaikan dan kejahatan tu dibiarkan, tidak ditulis. Lepas tu bila kita melihat orang 80 tahun kadang nyanyuk apa gini, kita biarkan. Serah pada Allah. Dan kalau kita boleh bantu, kita bantu. Mungkin dia sesat jalan dan nyanyuk, tak tahu jalan balik rumah, kita pimpin balik ke rumah. Waktu 80 tahun ini, anak-anak perlulah bersabar bila berhadapan dengan orang tua dia yang umurnya 80. Kita dah tahu 80 tu umurnya memang umur yang begitu sukar untuk dijaga. Dahlah kita kasihkan pada orang tua kita yang umur 80 tahun tu. Naklah kita bersabar. Kadang dia buat besar kata dalam kain berak situ, naklah sabar. Tanpa sungut. Sebagaimana dia bila kita waktu kecil lu berak apa gini tanpa sungut, maka begitulah. Memang susah bela orang tua ni. Bukan satu perkara yang mudah. Dia bela kita waktu kecil, waktu kita kecil, ya mungkin mudah dia marah, apa pukul dia tak ada masalah. Memang dia anak, dia didik kita. Tetapi bila kita jaga dia, satu suasana yang berbeza. Dia bela kita waktu kecil dengan penuh kasih sayang. Kita bela dia dengan waktu dia tua 80 tahun. Memang begitu mencabar sekali. Begitulah kita sebagai seorang anak. Kalau umur 90 tahun masih sihat lagi, boleh semayang lagi, dia berdoakan, dah diberi syafaat pada ahli keluarga dia. Mungkin kalau dia mendoakan, kalau dia apa ke ada banyak harta mungkin dia berikan pada anak-anak dia, pada cucu dia. Maka bila dekat umur 90 tahun tu, kalau ada anak-anak mendapat kebaikan daripada umur orang tuanya yang 90 tahun, maka hendaklah bersyukur. Kalau tahu situasi ini, insya-Allah anak-anak akan jadi elok. Maka untuk diri kita, kita merenung kalau umur 40 tahun, pergi ke bawah dulu. Mungkin kita, ya sebelum 40 tahun ni umur kita, umur ganas. Tentu dua perkara tu tak lari kita buat. Mungkin kita bersyukur, mungkin kita kufur. Mungkin kita melakukan kebaikan, mungkin kita melakukan kejahatan. Mungkin ada kala kita melakukan kebaikan, ada kala kita melakukan kejahatan. Pasal sebelum 40 tahun tu memang umur mencabar. Daripada balik, dah mula macam-macam. Kalau balik tu, suka pergi masjid, apa semua elok, suka dengan kuliah, dibawa, maka teruskanlah. Kalau anak-anak kita tu, kalau umur dah balik tu masih lagi dia boleh ngaji sendiri, tengok dah boleh ngaji sendiri, dah boleh ngajar adik-adik dia ngaji di rumah. Itu satu petanda baik. Dan bila masuk menengah, universiti apa ni, lihat perkembangan tu sedikit demi sedikit umur. Kalau kita menoleh ke belakang, kita lihat aku zaman aku muda-muda dulu, kanak-kanak aku rasa aku sekolah mungkin aku tak ada sangatlah melawan cikgu, dengar kata tak ada law disiplin. Dan masuk universiti juga, bila kerja aku elokkan pejabat apa begini. Maka bila kita dah dewasa, dah tua macam gini, umur 50, 60, 70, 80, mungkin kita tidak ada masalah dengan manusia. Yang susahnya tuan-tuan, bila umur ni banyak masalah dengan manusia. Masa dia muda dulu sebelum ini, dia banyak menyakiti manusia, menzalimi manusia. Inilah yang susahnya. Sebab tu rel yang kita ikut mestilah rel yang betul. Mintalah nasihat ataupun bimbingan dari orang yang mursyid. Kalau belajar dengan guru-guru yang mursyid, yang guru yang alim, duduklah sama orang yang baik. Bila kita bercampur dengan orang yang baik, kita akan jadi baik. Itu kata syair Arab selalu saya sebut. Siapa bercampur dengan orang baik, dia akan jadi baik. Siapa bercampur dengan orang yang tidak baik, dia tidak akan jadi baik. Kau tak melihat ke kulit kambing tu, bila dia bercampur, dia buat sampul Al-Quran tu, dicium orang. Kerana dia bercampur dengan orang yang mulia, itu orang yang baik, iaitu mushaf.
kulit kambing tu kalau biar jemur gitu, orang lepas tu kambing jemur, bersihkan, tak ada siapa nak cium kulit kambing tu. Tetapi suatu ketika dulu yang belum ada sampul macam sekarang, sampul bunga, sampul plastik, sampul elok-elok, kulit kambing itu dijadikan sampul mushaf supaya elok, kelihatan kemas, elok, tahan. Dulu mushaf tu lah yang tulisan apa tu kita baca, yang kita ngaji kecil dulu tu, yang apa tu kaedah Baghdadiyah, orang panggil Mukaddam, orang panggil dia sebutan yang betulnya juz amma. Mana daripada amma tasa'alun sampai ke bawah, sampai minal jinnati wan nas tu. Itu juz amma. Yang orang tu panggil jahma. Dia masih bahasa jahma tu. Juz amma panggil jahma. Juz amma. Dia amma tasa'alun satu nabak tu ke bawah. Juzuk 30. Itu yang kita baca. Sejak kecil kita kenal Al-Quran tu memanglah yang kita, tahap kita saja. Orang tanya kau baca sampai mana? Izaja. Engkau tabas. Engkau alam tarakai. Tahulah kita kalau kecil-kecil dulu. Tetapi kita terfikirkah kita bahawa walaupun kita telah mulakan kita dengan kebaikan, kita saja yang tak tahu ketika itu melawan macam tak andok ngaji ini macam-macam. Berapa kali rotan, kena rotan. Memang kita ni malas. Tapi bila sudah dewasa kita tahu bahawa kebaikan yang Allah beri kepada kita melalui didikan bapa kita, kita rasa oh begitu. Sepatutnya kita bersyukur. Kita pandai membaca, kita pandai membaca Quran, boleh kena alif ba ta dengan usaha ibu bapa kita. Bukan sikit-sikit, bukannya kecil-kecil jasa dia. Boleh baca Arab tanpa baris, boleh baca Jawi, boleh baca Quran, jadi hafiz, jadi hafizah. Itu jasa siapa tu? Adakah kita cakap, ya, usaha aku sendiri? Kita bersandar dengan dua ibu bapa kita. Susah apa-apa, ibu bapa kita yang banyak menanggung. Bila berumur segini, bila kita melihat orang tua yang umur dah 90, 80, kita dah tahu suasananya. Kerana Allah dah beritahu dalam hadis kursinya daripada 50, 60, 70, 80, 90. Maknanya kadar 90 tu beri syafaat tu, kadar 100 tu maknanya memang tak ada lagi lah. Tak ada kira-kira lagi kejahatan dia. Itu patutnya bersyukur. Cuma kita saja bila berdepan orang ini, kita sabar atau tidak sabar. Dan kita sendiri kita fikir, ke mana aku kalau umur macam ni? Macam mana aku ketika umur aku 90 tahun kalau panjang? Macam mana umur aku 80 tahun kalau panjang? Macam mana umur aku 70 tahun? Macam mana umur aku 60 tahun? Aku pencen macam mana? Sihat ke? Atau pakai tongkat ke? Bolehkah aku ibadat lagi? So, kita kena memikirkan sampai waktu kita tak daya untuk jalan, kita tak daya untuk ke surau, kita tak daya untuk masjid untuk jangan ceramah apa kita akan buat? Sedikit demi sedikit kita mesti fikir. Sekarang ni aku nak baca Al-Quran, aku boleh ambil semayang pergi bilik air. Sampai masa aku tak daya lagi, apa tindakan aku? Dah bersedia dengan tafsir Al-Quran. Kerana bila tafsir Al-Quran tu kita tahu baca, kita menyentuh dia tanpa wuduk tak ada masalah. Kita cari tafsir Al-Quran. Inilah sedia aku. Kalau aku tak daya nak jalan, nak ambil semayang pun tak daya. Ya, inilah tafsir Quran aku baca dalam keadaan tidak ada semayang. Tak apalah. Masih lagi kita dah bersedia. Kalau dah berumur ni kita masih fikir, alhamdulillah, walaupun aku masa sebelum ini aku duit tak banyak, aku ada sedekah. Aku ada amalan aku selawat. Ada aku baca Quran. Ada aku pergi masjid. Ada aku dengar kuliah. Aku cakap dengan orang elok. Kita bermuhasabah macam itu. Elok. Maka tak adalah kita menyesal sangat bila waktu kita tua. Kalau kita dah tua ni, kita fikir banyak dosa aku dengan orang. Aku jahat dengan orang dulu. Selesaikanlah. Kalau jumpa orang minta maaf lah. Tak ada orang akan terima punya. Alah, aku jahat dengan kau, minta maaf lah ni. Orang akan terima bila kita menyerah kita, orang akan terima. Itu orang. Apatah lagi Allah SWT yang kita banyak dosa, kita kembali kepada Allah SWT. Nasaya Allah suka. Hamba aku dah kembali kepada aku, suka.
Kalau tidak, bila hamba aku nak kembali pada aku ni? Ya, begitulah. Kalau kita bersalah, rasa bersalah dengan orang, ya kalau kita pergi mohon maaf, dia akan terima punya, dia akan terima punya. Kalau dia tak terima pun, kita dah mohon maaf, tak terima, di hadapan Allah SWT, cakap dosa ni, aku dah mohon maaf keampunan, kau tak terima, aku nak cakap apa lagi? Lepas tu bila kita sebagai ayah, sebagai ibu, kita kena nasihat anak kita. Kau jangan nyakit orang, jangan ambil hak orang, walaupun 5 sen, jangan ada berapa duit 5 sen hak orang, pulangkan balik, jangan ambil. Biar susah apa, tapi kita ada ambil hak harta orang. Kita susah tak ada mencuri hak orang, tak ada ambil hak orang, tak ada menyakiti orang. Begitu. Amanlah kita. Ada orang walaupun fakir atau miskin, tapi hidup dia mudah. Nama mudah, anak-anak mudah mengaji, anak-anak mudah dengar kata, anak-anak mudah sembahyang, mudah dengar cakap, mudah buat kebaikan. Itu hidup dia mudah, walaupun dia seorang fakir atau miskin. Dan kita akan terima juga fakta, ada orang yang kaya tetapi susah hidup. Kaya susah hidup. Fikir anak, masalah anak, aduh, duit banyak. Kalau penyakit dah lagi susah. Ya, kaya tetapi susah hidup. Susah nak nguruskan hidup dia, perjalanan hidup dia, susah. Berbanding orang yang fakir miskin ini, walaupun dia fakir miskin tapi hidup dia mudah. Mudah bangun pagi untuk sembahyang, mudah anak-anak buat baikan, mudah anak-anak taat, anak-anak mudah ngaji, anak-anak pergi sekolah agama mudah belajar, mudah berjaya walaupun susah. Itulah nikmat Allah berikan pada kita walaupun kita fakir miskin tapi kita mudah hidup. Anak-anak kita pagi mudah bangun, tanpa dikejut mudah bangun, dah siap mandi apa ni, walaupun kita susah. Ya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sendiri pun bila kita melihat, aku dulu kecil dulu aku mudah bangun, aku bangun sendiri, aku sekolah sendiri bangun, tak diusahakan. Ya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang gitu. Maka kesudahan beginilah. Bila kita fikir mulai ke belakang, dulu aku tak adalah jahat sangat, tetap aku muda-muda dulu aku semayang, ibu bapa aku didik aku nak elok walaupun aku selalu kelengotan, kenapa pukul. Tapi rupanya kebaikan tu lebih banyak daripada keburukan. Yang cuma sakit je, tetapi kesannya kita elok itu berpanjangan sampailah kita umur 90-80 tahun. Kesan didikan bapa kita di belakang kita elok hidup kita. Kita boleh semayang sendiri, tak ada susah. Kita dah umur dah, kita balik semayang kita sentiasa cukup. Kita mudah mengaji, sekarang dah boleh baca Quran, dah boleh semayang, dan kita pun boleh bangun semayang tahajud, dan kita pun boleh semayang duha, kalau semayang sunat isyraq, kita boleh begitu. Itu semuanya kita perlu bersyukur kepada Allah SWT dengan didikan bapa kita dan dengan bimbingan Allah SWT yang menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang elok. Hendaklah kita bersyukur. Jika kita bersyukur, Allah akan elokkan lagi. Begitulah tuan-tuan. Kita menoleh seketika ke belakang, lihat kanan kita ini, kalau kita rasa kita banyak salah, kita kembali kepada Allah SWT dan bertaubat, banyak istighfar. Dan kita fikir ke hadapan macam mana nanti. Bila kita fikir ke hadapan, amalan aku banyak ke begini, ya kita banyakkan sedekah, banyakkan selawat, banyakkan sembahyang sunat, banyakkan itu, banyakkan ini. Itu saja. Jadi mudah-mudahan bila kita melihat muhasabah umur daripada 40 sampai ke 90 ini, maka semuanya kita perlu bersyukur kepada Allah SWT. Mana daripada umur 40 ini, Allah berikan kita semua kebaikan. Tak ada yang buruk ni. Dia 40, 50, 60, 70, 80, sampai 90, entah pun sampai ke 100. Semua Allah jadikan hidup kita elok, diampunkan dosa, tak dikira amal jahatnya. Hanya kita saja yang tidak bersyukur. Maka bila kita melihat ini hadis kursi ini, maka hendaklah kita syukur kepada Allah SWT yang berikan kita banyak kebaikan setelah kita umur 40 tahun. Kita saja yang tidak kembali kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlulah kita ingat. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallah.